أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan kepada penduduk Madian kami utuskan saudara mereka Nabi Shu'aib. Ia berkata, wahai kaumku, sembahlah kamu akan Allah. Sebenarnya tiada Tuhan bagi kamu selain daripadanya. Sesungguhnya telah datang kepada kamu keterangan yang nyata dari Tuhan kamu. Oleh itu sempurnakanlah sukatan dan timbangan. Dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia akan benda-benda dan perkara-perkara yang menjadi haknya.
Dan janganlah kamu berbuat kerosakan di muka bumi sesudah Allah menjadikannya makmur teratur dengan sebaik-baiknya. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika betul kamu orang-orang yang beriman. Dan janganlah kamu duduk pada tiap-tiap jalan lalu lalang dengan menakut-nakutkan dan menghalangi orang-orang yang beriman dari melalui jalan Allah. Dan kamu pula menghendaki supaya jalan Allah itu bengkok terpesong. Dan ingatlah, semasa kamu dahulu sedikit bilangannya, lalu Allah menjadikan kamu kembang ramai. Serta perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang berbuat kerosakan. Dan jika ada segolongan dari kamu beriman kepada wahyi perintah-perintah Allah yang aku telah diutuskan untuk menyampaikannya, dan segolongan lagi tidak beriman, maka sabarlah sehingga Allah menjalankan hukuman di antara kita semua, dan dialah jua sebaik-baik hakim. Kita berada pada akhir, ayat-ayat terakhir juzuk yang ke-8 dan masih berada dalam suratul A'raf pada ayat 85 sehinggalah ayat yang ke-87. Ayat-ayat yang kita bacakan ini sebahagian daripada kisah Nabi Allah Shu'aib AS yang nanti akan kita jelaskan lagi pada juzuk yang ke-9 nanti. Ini sebahagian kisah yang Allah Ta'ala ceritakan, dan ini merupakan kisah yang kelima daripada kisah Nabi-Nabi yang telah kita bacakan sebelum ini. Kalau sebelum ini kita dah baca kisah Nabi Allah Nuh AS, diikuti dengan kisah Nabi Hud yang berhadapan dengan kaumnya, iaitu kaum yang berhadapan dengan kaum Ad. Dan kemudian kita menceritakan kisah Nabi Allah Saleh yang berhadapan dengan kaum Thamud. Kemudian Nabi Allah Lut yang berhadapan dengan kaumnya yang dikenali sebagai kaum Nabi Lut atau Luti. Dan malam ini ialah kisah yang kelima daripada kisah para Nabi. Dan ini di antara mukjizat Al-Quran menceritakan kisah-kisah Nabi dan tamadun. Kerana para Nabi tidak diutuskan melainkan di dalam tamadun, di dalam kemodenan manusia dan kemuncak kekuasaan dan kekayaan. Para Nabi tidak diutuskan di kampung-kampung, tapi mereka diutuskan dalam kepesatan tamadun, dalam keadaan kekayaan manusia, dalam keadaan kegilaan jawatan. Maka semua para Nabi diutuskan di bandar-bandar, di bandar-bandar utama. Dan kerana itulah mereka berhadapan dengan raja-rajanya, para pemimpin-pemimpinnya, para pembesarnya, orang-orang kayanya. Kerana kebiasaannya orang-orang kaya berkumpul di bandar. Bukan kita kata kampung tak ada orang kaya, ada. Tapi yang kebanyakan orang kaya semua akan berkumpul di bandar-bandar. Kerana apa? Kerana mereka ini menjadi kepala kepada manusia. Bila mereka dibetulkan dan mereka dapat peringatan, maka yang ekornya, kadang-kadang orang bawahannya mudah ikut. Kerana itu Allah Ta'ala menceritakan konflik para Nabi dengan para pembesar, para pemerintah, para penguasa dan juga orang-orang kaya di kalangan mereka. Maka kisah ini ialah kisah Nabi Allah Shu'aib AS, satu kawasan yang bernama Madian atau dikenali juga dengan nama Madian. Ada sebut Madian atau Madian. Itu salah satu kawasan di Jordan hari ini. Di mana kisah Nabi Allah Shu'aib AS telah disebut sebanyak 10 kali. Nabi Allah Shu'aib sini, nama Nabi Allah Shu'aib disebut sebanyak 10 kali. Sama ada surah A'raf yang kita bacakan ini, dan demikian juga surah Hud, demikian juga surah Syu'ara, demikian juga suratul Ankabut. Yang mana Shu'aib AS ini merupakan salah seorang Nabi di kalangan bangsa Arab. Bila kita sebut daripada bangsa Arab, maka dia bukan di kalangan Bani Israel. Dan nama sebenarnya Shu'aib Ibnu Mikil ataupun Ibnu Mikil atau Maikil bin Yashjur.
merupakan salah seorang Nabi dan Rasul daripada keturunan Nabi Allah Ibrahim AS. Kerana Madian itu merujuk kepada nama orang. Iaitu seorang yang bernama Madian bin Ibrahim. Anak kepada Nabi Allah Ibrahim. Anak salah seorang daripada, walaupun yang kebanyakan kita kenal anak Ibrahim itu daripada Sarah ila Ishaq, daripada Hajar ila Ismail. Namun ada riwayat menyebut Nabi Allah Ibrahim mengahwini wanita yang lain juga. Maka lahirlah yang bernama Madian. Itu Madian bin Ibrahim AS. Dan beliau tinggal di tempat yang kita sebut hari ini di Jordan dalam perjalanan menuju ke Hijaz atau ke semenanjung tanah Arab. Dan kaum ini menyembah selain Allah. Bukan anak Ibrahim, itu kaum Madian. Kerana Madian dinisbahkan kepada anak Nabi Allah Ibrahim bernama Madian. Dibaca dengan Madian atau dibaca juga dengan Madian. Dipanjangkan, Madian. Di mana kaum ini sebagaimana kaum Thamud, kaum Ad, mereka menyembah berhala. Namun mereka juga punya perangai buruk. Kalau sekiranya kaum Nabi Lut, masalah seksual. Penyakit keseksualan mereka. Menyalahi fitrah. Manakala kaum Nabi Allah Syuaib pula ialah penyakit orang bisnes. Penyakit pada korporat, iaitu menipu dan perniagaan. Dengan mengurangkan timbangan. Dan juga menipu hak orang lain. Mengamalkan riswah. Ini antara kaum yang pertama mengamalkan riswah ataupun rasuah dalam perniagaan. Menipu peniaga-peniaga yang lain yang bukan daripada kalangan mereka. Dengan mengurangkan hak mereka. Di samping mereka ini juga merompak. Sama macam kaum Lut suka merompak. Khususnya orang luar. Dan mereka suka memburukkan Nabi mereka. Iaitu Nabi Allah Syuaib AS. Maka Nabi Syuaib sebab dia berhadapan dengan kalangan para peniaga yang cakapnya pandai. Orang peniaga ni tuan-tuan keistimewaan. Dia bercakap pandai. Jarang kita jumpa orang peniaga tak pandai cakap. Sebab tu yang geng-geng skamer ni orang peniaga lah. Dia bijak cakap. Maka Nabi Allah Syuaib digelar sebagai Nabi yang paling pandai bertutur. Yang paling hebat berhujah. Sehingga baginda dipanggil Khatibul Anbiya. Juru cakap kepada sekalian para Nabi. Beliau telah diutuskan kepada dua kelompok. Satu ialah kelompok Madian, satu lagi ialah kelompok Aikah. Artinya dua golongan. Dan kedua-dua ini dimusnahkan. Kedua-duanya dimusnahkan satu kaum Madian, dimusnahkan dengan gempa bumi yang kuat. Manakala kaum Aikah dimusnahkan dengan berlakunya kemarau yang panjang, diikuti datang awan yang mereka sangka ia mengandung hujan, rupa-rupanya mengandung api lalu membakar mereka semua. Yang kita akan ceritakan nanti bagaimana kisah mereka. Dan perdebatan antara Nabi Allah Syuaib dengan kaum Nabi Allah Syuaib, kaum Madian dan juga kaum Aikah. Dia ada dua, itu Nabi yang diutuskan pada dua bandar. Dua kelompok, dua kaum. Satu kaum Madian, satu kaum Aikah. Yang Allah sebut dalam Al-Quran. Dan Nabi Allah Syuaib juga dikenali di dalam bahasa Suryani sebagai Yathrun. Yathrun panggilan dalam bahasa Suryani. Ini dipanggil dengan Nabi Syuaib dan dipanggil juga dengan nama Yathrun. Dan apakah mukjizat Nabi Allah Syuaib AS? Antara mukjizat Nabi Syuaib ialah petah berkata-kata. Dia amat petah berkata-kata, salah satu daripada mukjizat. Dan beliau atau baginda lah yang memberikan tongkat kepada Musa. Ketika mana Musa AS singgah bertemu dengan Nabi Allah Syuaib dan berkahwin dengan salah seorang anaknya. Dan kisah yang masyhur. Dan nanti kita akan ceritakan dalam kisah Nabi Musa. Dan tongkat itulah yang bertukar menjadi ular dan menjadi mukjizat Nabi Musa. Di samping mukjizat Nabi Allah Syuaib, beliau dapat mengetahui bahawa kambingnya akan beranak dengan sifat-sifat anak kambing. Maka diberikan kepada Musa sebagai upah dia. Walaupun tidak disebut secara jelas dalam ayat yang kita bacakan mukjizatnya. Berbanding kisah Nabi Allah Saleh dengan untanya. Dan demikian juga Nabi-Nabi yang lain disebut mukjizatnya. Namun dipahami semua para Nabi memang Allah Ta'ala kurniakan mukjizat. Kerana mukjizat salah satu daripada tanda bagi membenarkan kenabiannya. Disebut dalam hadis Nabi SAW. Ma minal anbiya nabiyyun illa u'tiya minal ayat. Ma mithluha amana alaihi bashar.
wa innama kana alladhi utitu wahyan awhahu Allahu ilayya fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumil qiyamah. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, dan hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, tidak ada nabi-nabi yang diutuskan melainkan mereka ada mukjizat yang dengannya sebab manusia beriman. Dengannya sebab manusia beriman. Dan aku, kata Nabi SAW, diberikan kepadaku wahyu, yakni Al-Quran. Al-Quran itu mukjizat aku. Dan aku berharap supaya aku mendapat pengikut yang paling ramai. Aku berharap, kata Nabi SAW. Baik, di sini kita tengok tentang boleh tak kita nak followers kita ramai. Saya nak followers saya ramai. Saya ada IG, saya ada Facebook, saya ada TikTok, saya ada tweet. Saya nak ramai. Boleh dengan niat. Sebagaimana Nabi SAW nak pengikut dia ramai. Dengan niat, apa niat kita? Kalau niat nak glamour, itu membinasakan kita. Kalau niat bagi menyampaikan kebaikan. Sebab kita bawa ni kebaikan. Jadi bila ramai orang, maka ramai orang ikut kebaikan. Maka kita suka. Sebab orang beriman akan gembira dengan kebaikan orang lain. Sebagaimana mereka nak masuk syurga, mereka gembira orang lain masuk syurga. Sebab kita memang diajar orang-orang beriman untuk mengajak semua manusia masuk syurga. Syurga bukan benda yang kita sembunyikan. Aku seorang jangan masuk, kau jangan masuk. Bukan. Dia tak macam harta dunia. Kita jangan nak kaya, orang lain jangan kaya. Kalau orang lain kaya macam kita mula dengki. Sebahagian besar manusia. Tapi syurga Allah jadikan semua kita nak biar masuk syurga. Mak kita, ayah kita, adik-beradik kita, kawan-kawan kita, sahabat. Kerana kita tahu betapa luasnya kurnia Allah Ta'ala. Jadi, seorang yang nak pengikut banyak dengan tujuan yang baik dibenarkan. Sebagaimana seorang yang nak anak ramai dengan tujuan yang baik. Kenapa nak anak ramai? Nak baik. Tujuan baik. Kalau tujuannya nak berbangga, sebab jiran sebelah saya anak dia 5, saya nak 18. Ya, ramai pada dia. Sekadar nak berbangga, makin ini dilarang. Tapi kerana kita suka anak ramai, pertama kerana Rasulullah suka anak yang ramai. Dan kerana kita nak ramai orang yang akan memenuhi rumah Allah, ramai orang beribadat pada Allah. Kita seronok dulu, kita solat cuma 5 orang. Sebab anak kita dah 10 orang, jadi 15 orang. Kita suka. Sehingga rumah-rumah Allah dipenuhi oleh anak-anak kita. Jadi kalau kita nak banyak, baik harta banyak, baik pengikut banyak, anak banyak, dia bergantung pada niat. Kerana benda itu tidak salah secara mutlak. Tapi bila niat tadi lari daripada landasan, maka ia menjadikan apa yang kita miliki tak ada faedah. Dan kemudian Nabi Allah Shu'aib AS menegur kaumnya dengan penyakit-penyakit. Dia ada 5 penyakit kaumnya yang akan kita baca dalam penafsiran nanti. Dan itu kisah ringkas bagaimana kisah Nabi Allah Shu'aib AS yang merupakan keturunan Ibrahim dan merupakan Nabi Arab yang diutuskan pada 2 tempat. Satu kita namakan Madian, satu namanya Aikah. Dan kedua-dua kaum ini dibinasakan, satu dengan gempa, satu lagi dengan api yang turun daripada awan yang membakar mereka, membinasakan mereka. Semua mereka telah dinasihati, telah disampaikan dakwah. Kerana tidak akan datang azab Allah melainkan sesudah dinasihati. Sesudah diingatkan dengan tempoh yang panjang, bukan 2 hari, bukan 3 hari. Para Nabi mereka tidak berdakwah 2-3 hari. Kerana mereka terkenal dengan penyabar. Mereka terkenal dengan sifat sabar yang tinggi. Sehingga mereka menghabisi puluhan tahun dalam berdakwah. Mereka muda dan tua dalam dakwah. Bukan mereka dakwah 5 hari, orang tak terima maka kena azab. Kerana mereka mencari seluruh jalan. Para Nabi mereka akan mencuba seluruh jalan. Dan mereka akan mencuba semua cara. Mereka akan sampai kepada semua orang. Maka bila nampak ia sudah menjadi ideologi penentangan. Dan mereka berkumpul untuk mencabar datangnya azab Allah. Maka ketika itu barulah mereka dimusnahkan dengan izin Allah. Maka ini kita katakan manhaj para Nabi dan dakwah. Jadi jangan kita bila tengok semua yang lawan Nabi semua kena binasakan. Macam sekejap dia kena binasa. Tak, tempohnya panjang. Kalau kita lihat seorang ibu tidak mungkin inginkan kebinasan anaknya walaupun anak dia teruk. Mereka sampai peringkat teruk sangat. Para Nabi lebih menyayangi umatnya daripada para ibu menyayangi anak-anaknya. Lebih. Kerana para Nabi dikurniakan sifat penyayang yang luar biasa kepada umatnya. Sebab itu mereka boleh dicemooh, dibodohkan, dituduh macam-macam. Mereka mampu sabar. Mereka masih lagi boleh bercakap dengan orang yang menuduh mereka. Kita tuan-tuan kalau orang kata kat kita dah tak cakap dengan orang tu. Kita dah unfriend dah dia. Dah block dah siap-siap. Kalau orang ni kita tegur, dia pun buat muka marah atau sebagainya, maki. Kalau kita bukan jiwa penyayang, kita dah tak nak layan ni. Biarlah awak nak jadi apa, jadilah.
Tetapi tidak para Nabi. Dikata macam mana pun, diperbodohkan, dituduh dengan sebarang tuduhan dan dikata dengan pelbagai label, mereka tetap sabar, mereka bertemu orang yang mengatakan kepada mereka untuk menunjukkan kesungguhan dan berdakwah. Allah berfirman, wa ila madyana akhahum syu'aiba. Dan Allah mengutuskan kepada negeri Madian itu saudara mereka, yakni daripada keluarga mereka, keturunan mereka, namanya Syuaib AS. Keluarga di sini ialah satu bangsa dengan mereka. Qala ya qaum. Lalu Syuaib AS berkata, wahai kaumku. Lihat bagaimana Allah mentakbirkan, semua para Nabi akan berkata, wahai kaumku, ya qaum. Dengan bahasa yang lembut, wahai kaumku. Dia tak kata, hei penjahat, hei pengganas, hei sekian tak, wahai kaumku. Aku daripada kalangan kamu, wahai kaumku, wahai saudaraku, wahai sahabat-sahabatku. Menisbahkan kepada dia untuk menunjukkan aku sebahagian daripada kamu. Wahai kaumku, u'budullah, sembahlah Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh. Kamu tidak ada Tuhan yang lain. Di sini ada dua makna. Yang pertama perkataan u'budullah, menyembah Allah artinya bersyariatlah, beribadatlah, ikutlah hukum hakam yang Allah Ta'ala tetapkan. Malakum min ilahin ghairuh, bertauhidlah dengan Tuhan yang esa. Jadi di sini ada ibadat dan adanya tauhid. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum. Telah datang kepada kamu keterangan daripada Tuhan kamu. Telah datang kepada kamu hujah-hujah kebenaran dan juga tanda-tanda kesesatan kamu. Dan telah datang kepada kamu kisah-kisah mereka-mereka yang dibinasakan. Mereka-mereka yang telah dihancurkan sebelum kamu. Kerana mereka menderhaka, mereka menolak perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan telah datang kepada kamu hujah yang jelas dan mukjizat yang terang nyata. Artinya di sini menunjukkan Nabi Allah SWT ada mukjizat yang diminta oleh kaum. Cuma Al-Quran tidak menceritakan mukjizat apa. Ya, kalau Musa diceritakan tentang 9 ayat, 9 mukjizat. Baik tongkatnya, baik mukjizat terbelah laut, mukjizat keluarnya mata air daripada batu yang batu besar. Fadal min husnata asyrata aina, 12 mata air. Demikian juga kisah nabi-nabi lain. Nabi Syuaib AS tidak disebut secara jelas. Tetapi wajib kita percaya mereka tidak diutuskan melainkan bersama mereka mukjizat untuk menundukkan setiap permintaan-permintaan yang mereka minta. Dan untuk menunjukkan kebenaran bahawa mereka ialah Rasul dari Tuhan. Dan kita sebut tadi sebagai mukjizat, tongkat yang Nabi Musa pegang itu tongkat yang Nabi Allah Syuaib bagi. Sehingga ia bertukar menjadi ular. Dan juga beberapa perkara lain yang berlaku pada Nabi Allah Syuaib. Dan termasuklah kaumnya tidak boleh menyentuhnya dengan buruk. Tak boleh bunuh dia. Tidak boleh menyentuh. Maka itu pemeliharaan Allah Ta'ala. Di sebalik mereka merancang macam-macam. Lalu Nabi Allah Syuaib menegur 5 kesilapan kaumnya. 5 kesilapan besar. Selain daripada syirik pada Allah. Syirik itu yang utama. Sebab itu dimentionkan, disebut yang pertama, syirik. Sembahlah Allah, tidak ada Tuhan melainkan dia. Iaitu tentang tauhid. Selepas semua para Nabi, mereka akan mengutamakan dakwah tauhid. Dan selepas itu mereka akan melihat perkara yang bersangkutan dengan hubungan manusia. Kerana orang ni tuan-tuan, kalau mereka gagal dalam mentauhidkan Allah, mereka juga gagal dalam memenuhi keperluan manusia. Dengan kata lain, kalau rosak hubungan dengan tali Allah, rosaklah hubungan dengan tali manusia. Kalau mereka tidak jaga hubungan dengan Allah, maka mereka pasti suka menganiaya manusia. Mereka pasti akan menzalimi manusia. Itu yang akan berlaku. Ia sinonim. Sebab itu Nabi Allah Syuaib ajar dulu baiki hubungan dengan Allah. Kemudian hubungan kamu dengan manusia juga menjadi suatu noktah dakwah yang penting. Supaya semua para pendakwah mengetahui, bukan sekadar kita nak bawa tentang isu keimanan pada Allah, ibadat dan sebagainya, isu kerosakan akhlak, kebobrokan ekonomi, kegagalan hal-hal yang berkait dengan kemasyarakatan juga mesti ditegur dan wajib ditegur. Tak boleh dibiarkan kemungkaran. Kalau sebelum ini Nabi Allah Lut bercakap tentang tauhid, kemudian bercakap tentang kemungkaran sosial mereka, iaitu seks sumbang mereka, seks yang sesat mereka. Artinya para Nabi, mereka bukan sekadar bercakap persoalan ketuhanan yang punya asas dan tujuan mereka diutuskan. Bukan perkara yang menghubungkan hubungan masyarakat. Penipuan dalam masyarakat, penindasan dalam masyarakat,
pengabaian dalam masyarakat, rompakan dan sebagainya. Artinya, sebab itu kita katakan pada Nabi ini, mereka layak memerintah. Dan yang mewarisi Nabi boleh memerintah. Sebab mereka mencakupi dua aspek. Kebanyakan manusia cuma mungkin menyeru pada satu aspek. Yang ini cuma aspek agama, lalu dibiarkan aspek-aspek keduniaan. Yang ini pula aspek keduniaan, lalu dibiarkan aspek agama. Pada Nabi tidak. Dan demikian pada pewaris Nabi. Dia akan mengutamakan dua aspek. Aspek ketauhidan menjadi asas dan tulang belakang. Kemudian aspek yang berkait dengan kehidupan masyarakat. Sama ada ekonominya, sosialnya, pendidikannya, hal yang berhubungan ibu bapa dan sebagainya. Maka semuanya ini juga ditekankan. Kerana ini akan merawat penyakit masyarakat. Lihat apa yang disebut oleh Nabi Allah Shu'aib. Fa'awful kaila wal mizan. Ini yang pertama. Fa'awful kaila wal mizan. Jangan kamu menipu dalam timbang menimbang. Di mana kaum Nabi Shu'aib? Ketika mana mereka membeli barang daripada orang lain, mereka minta timbangan itu, sukatan itu tepat. Tetapi ketika mana mereka menimbang untuk orang lain, mereka mula menipu. Mereka untung dua kali. Artinya untung kerana menipu penjual pada barang pada mereka dan mereka menipu pula pada pembeli. Dan orang yang mengurangkan timbangan, sukatan, mereka ini dilaknat dan dosa besar. Sehingga Allah berfirman dalam ayat yang lain, surah yang lain, surah Al-Mutaffifin. Dia ada satu surah khas namanya surah Mutaffifin. Apa maksud mutaffif? Yang mengurangkan timbangan sebagai penipuan. Wailul lil mutaffifin. Celakalah yang mengurangkan timbangan dan sukatan. Apapun benda yang bersifat timbang atau disukat. Baik kita sebut hari ini 1 kilo, 2 kilo ataupun dengan keadaan tertentu yang memerlukan pada sukatan atau timbangan. Kalau menipu, perbuatan ini dosa besar dan dilaknat oleh Allah. Kerana menipu. Sebab asas bisnes ni tuan-tuan. Keuntungan sebenar bila mana orang percaya pada kita, itulah keuntungan. Seorang bila dipercayai dalam perniagaan, maka dia boleh buat duit. Dia kaya. Seorang bila orang tak percaya saja pada dia, maka itulah tanda bankrupt dan muflis dia. Sebab Islam tuan-tuan letak satu asas yang amat penting. Kita nak berniaga, kita bukan kira short term, kita long term. Keuntungan yang panjang, kekayaan sampai melibat keturunan kita. Bukan saja je nak kaya, keturunan saya juga kaya. Bukan saya je nak berjaya, keturunan saya juga berjaya. Maka biar kita berlaku jujur dalam perniagaan. Kalau kita berlaku jujur dalam perniagaan, andai kata kita tak ada, maka orang masih percaya anak-anak kita. Sebab mereka melihat apa yang kita lakukan dahulu. Tapi kalau kita menipu dalam perniagaan, orang tak percaya kita. Anak-anak kita pun orang tak percaya sekali. Maka robohlah perniagaan. Sebab itu asas perniagaan, keuntungan dalam Islam ialah kepercayaan. Amanah. Tetapi ini adalah resepi yang paling hebat dalam perniagaan. Kerana itu dalam berniaga, bila orang percaya orang sanggup. Sebab itu kita lihat perniagaan online. Bila dia percaya kita, order dihantar macam kita nak, dihantar pada waktunya, lalu kita percaya. Sehingga menjadikan bilion dalam online. Orang tak payah jumpa sesiapa kerana dia percayai. Beberapa kita katakan pentas ekonomi ini ataupun kita katakan bahagian ni yang berlaku jujur dalam transaksi dia, maka dipercayai oleh masyarakat. Akhirnya bilion orang melabur. Mereka boleh kaya satu malam 13 bilion, 20 bilion perniagaan. Yang tak mungkin berlaku kepada perniagaan biasa macam ni kerana tak ada kepercayaan. Kemudian kata Nabi Allah Shu'aib, wala tabkhasun nas asya'ahu. Jangan kamu kurangkan hak manusia. Kalau manusia punya hak macam tu, maka diberikan hak dia. Jangan dikurangkan hak. Dia patut dapat gaji RM20, jangan beri RM10. Ni berpeluh dia bekerja dan dia layak dapat sekian banyak. Lalu diberi lebih rendah, maka ini termasuk perbuatan yang diharamkan. Kalau kita menilai orang dengan nilai yang rendah, yang sepatut dia dapat lebih. Dia patut dapat lebih. Dia ni orang yang patut kerja 1 jam, patut dibayar RM200. Kita pun bayar 100. Kita menzalimi dia. Mengurangkan hak dia. Sebab tu tuan-tuan tengok kalau sekiranya pemain bola sepak, dia ada nilai dia. Ini hak dia sebab dia main bijak, okay, nilaian dia, gaji dia RM1 juta seminggu. Okay, sebulan RM4 juta, yang ni gaji dia RM100,000, sekian. Dia letak nilaian, dia letak dalam kontrak. Tetapi asas ini orang Islam telah diajar. Setiap orang ada hak dia. Maka jangan kita kurangkan hak dia. Kalau kita gajikan pekerja, kita tahu dia berhak dapat banyak ni, maka berikan, jangan dikurangkan. Jangan cuba mencari halang untuk memotong gaji mereka. Ini kepada para majikan, jangan cuba untuk nak cari macam mana nak kurangkan gaji dia. Kita potong sana, potong sini.
Sebab awak senyum masa kerja, saya potong RM10. Sebab senyum. Tak boleh senyum masa kerja. Sebab awak tengok handphone, kita potong lagi RM5. Sebab awak pernah tersengguk mengantuk, lagi RM10. Dipotong. Gaji awak tinggal macam ni je. Kata ini perbuatan kaum Nabi Syuaib yang dilaknat oleh Allah. Mengurangkan hak. Jangan kita kurangkan hak orang. Mengambilnya secara terus atau mengurangkannya. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Yang ketiga, jangan melakukan kerosakan sesudah ianya elok dan diperbaiki. Ini tentang vandalism. Kerana perangai mereka perangai vandalism. Benda elok dirosakkan, dipecahkan. Elok wakaf orang duduk, dipecahkan. Elok ni penanda-penanda jalan, diubah. Kita kena ingat orang yang ubah tanda-tanda jalan hukumnya dosa besar. Sebab dia menyesatkan manusia. Dia pun ubah, dia pun roboh. Patutnya serangkai 20 jadi serangkai 200. Pening. Puk panda pun pening, semua pening. Maknanya serangkai 200. Ditambah kosong satu. Patutnya serangkai 2 jadi 12. Contoh. Diubah. Ini perbuatan merosakkan. Lepas tu kita ajar anak-anak kita jangan rosakkan papan tanda. Jangan rosakkan benda-benda yang menjadi panduan manusia. Benda-benda kegunaan awam. Ini sumber air, dirosakkan sumber air. Jangan. Ini perbuatan kaum Nabi Syuaib yang dilaknat oleh Allah. Mereka suka buat benda rosak. Benda-benda elok dirosakkan saja. Tengok kursi tempat orang duduk, dirosakkan, dipatahkan kakinya. Dicontengnya. Termasuklah orang yang menconteng, sama. Walaupun conteng dia macam conteng nasihat. Conteng bagus. Nasihat. Namun tetap benda itu dilarang dalam agama. Dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Kalau kamu mampu menjauhi kesemua larangan itu baik untuk kamu kalau benar kamu beriman. Kemudian disebut lagi larangannya. Wala taq'udu bikulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillah man amana bihi wa tabghunaha iwaja. Dan jangan kamu melepak di tengah jalan untuk kamu merompak hak manusia dan untuk kamu menghalang orang daripada jalan Allah. Di mana kaum Nabi Allah Syuaib AS, mereka suka lepak tengah jalan. Lepak di tepi-tepi jalan. Kerja mereka merompak orang, mencuri orang, barang-barang orang. Mereka minta duit daripada orang ni, tengok, oh ini awak punya emas ni macam palsu. Biar kita tolong fitkan, kita tolong baiki. Lalu mereka pun kononnya baiki, lalu dikikis emas tadi untuk diambil, maka dikurangkan. Kan dulu orang pakai dinar, emas, perak. Mereka ni macam palsu, biar kami cek. Bila cek mereka kikis emas sikit-sikit sehingga jadi ringan. Kalau patut satu dinar tu berat 4 gram, 4.25 gram, hilang 2.5 gram. Kalau mereka pulangkan kembali. Mereka kata duit awak ni duit palsu. Dan ini yang saya tengok dalam dokumentari bila skamer-skamer di Amerika Selatan. Sehingga dia nasihati pelancong bila nak tukar duit jangan tukar sebab mereka ni ada ulat-ulat tukar duit. Okey, main tukar duit. Mereka bukan sekadar tak beri nilai yang sebenar. Kita pun bagi dolar mereka nak tukar duit Brazil. Bukan sekadar dia tak beri nilai yang sebenar, bahkan dia beri duit palsu pula. Ia menjadi sinonim. Perbuatan ini tak diwarisi sampai hari ini. Sehingga di antara garis panduan bila melancong, hati-hati tukar duit. Kita kan kalau nak melancong, kita tukar duit negara orang tu. Maka kita pun ditipu. Ada orang kata kononnya nak akan beri mahal. Rupanya dia beri duit palsu. Dia ambil duit kita. Dah dia beri nilai tu kurang, duit palsu pula. Ini yang dilakukan oleh kaum Nabi Syuaib AS. Bangsa pedagang. Semuanya melibatkan bisnes. Ini geng-geng bisnes ni. Sebab itu Nabi mengingatkan orang bisnes bahaya penipuan ini. Dan Rasulullah mengingatkan orang bisnes supaya memperbanyakkan sedekah. Sebab kadang-kala dia menipu tanpa disedari. Ya, dia bukan tujuan dia nak kurangkan timbangan, tapi terkurang hari itu. Mungkin dia punya mesin ataupun dia punya penimbangnya rosak. Tanpa dia ada niat, namun tetap cuai. Sehingga Nabi kata, syayyibu, hendaklah kamu campur dengan sedekah. Dan perniagaan, biar lebih sikit tak apa. Penimbang kita salah, biar kita lebihkan, jangan kurang. Jangan buat tepat-tepat. Kata Nabi SAW, zin wa arjih, timbang dan lebihkan. Begitu akhlak kita. Kita orang bisnes, biar ruang sedekah nampak lebih dari ruang nak menipu. Sebab keberkatan orang bisnes bila ada ruang sedekah. Itulah yang menarik pelanggan. Itu yang saya sebut asas kepercayaan pelanggan. Tuan-tuan, bila tuan-tuan berani bersedekah pada pelanggan, maka pelanggan berani berbelanja besar. Sehingga sampai peringkat dia dah tak tanya harga. Dia minta ni je tak apa, berapa pun tak apa dia bayar. Dia dah percaya.
Dia tak minta kiraan kedua untuk dikira sendiri kerana tak percaya. Tidak begitu. Dan yang kedua, mereka duduk di tengah jalan memburukkan Nabi Syuaib. Mereka kata Nabi Syuaib ini penipu, ahli sihir dan macam-macam. Lalu Nabi Allah Syuaib ingatkan sesudah menyebut 5 larangan. Jangan buat 5 perkara ini. Mengurangkan timbangan, mengambil hak orang lain, melakukan kerosakan, kemudian duduk tengah jalan merompak orang dan duduk tengah jalan memburuk-burukkan, menghalang orang daripada mengenali Allah, daripada beriman kepada Allah. Kemudian Nabi Allah Syuaib mengingatkan kaumnya tentang nikmat Allah. Wadhkuru idh kuntum qalilan fakaththarakum. Ingatlah nikmat Allah. Dahulu kamu sikit. Kamu kaum yang terpencil, kaum yang kecil, kaum Madian berbanding kaum Ad, kaum Thamud. Kamu ni kaum yang kecil. Lalu Allah suburkan sehingga kamu beranak pinak. Allah perbanyakkan harta kamu sehingga kamu menjadi pedagang dan peniaga yang berjaya. Sehingga disegani dan juga dihormati dari kebijaksanaan kamu dan berniaga. Ini semua kurniaan Allah. Wanzuru, kemudian ingatlah. Kaifa kana aqibatul mufsidin. Akibat yang melakukan penipuan, yang menolak Nabi-Nabi dan Rasul. Orang-orang yang melakukan kerosakan. Lihat kaum Ad, lihat kaum Thamud. Ia dekat dengan kamu. Kaum Nabi Lut sama negara dengan mereka di Jordan. Sadum, Amura yang dibinasakan. Itu dekat dengan kamu. Kamu lalu dan kamu nampak. Maka ingat, tengok akibat mereka yang mendustakan kebenaran ini. Wa in kana ta'ifatu minkum amanu billadhi ursiltu bihi. Baik, kalau sekumpulan beriman denganku dan sekumpulan lagi tidak mau beriman, maka kita tunggu dan kita tengok Allah akan menghukum siapa yang benar di kalangan kita. Wa huwa khairul hakimin. Allah itu sebaik-baik hukuman. Di mana kaumnya kata, wahai Nabi Allah Syuaib, kalau kami tak menipu, kami nak untung macam mana? Bila kami menipu berniagalah kami untung banyak. Lalu Nabi Allah Syuaib menjawab dengan firman Allah Ta'ala. Dalam jawapan Nabi Allah Syuaib, Allah rakamkan dalam surah Hud ayat 86. Baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin. Rezeki yang datang dari Allah itu lebih baik kalau benar-benar kamu beriman. Keberkatan rezeki itu lebih baik daripada keuntungan yang kamu cuba cari dengan menipu orang, memanipulasikan orang, membohongi orang yang sebenarnya ia menuju kepada kerugian. Ini sebahagian daripada kisah Nabi Syuaib. Kita tak habis lagi kisah Nabi Syuaib. Kita cuma habis juzuk yang ke-8. Tapi kisah Nabi Syuaib akan kita sambung pada ayat berikutnya dan kita lihat bagaimana mereka dimusnahkan oleh Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.